Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan. Ini Awani Borneo. Mari kita saksikan apa yang kami bawakan untuk anda malam ini. Lebih 100 individu positif COVID-19 di Sibu, di Bintulu hilang. Patutkah sekolah dibuka di Sarawak? Soal Dr. Anwar Rapai. 7 individu terlibat protes di Kampung Muhibah Raya di Reman. Terkini COVID-19, Sarawak melaporkan 595 kes positif COVID-19. Sementara Sabah 121 kes dan Labuan dengan 3 kes baharu. Duka cita dimaklumkan terdapat 3 kes kematian direkodkan di Sarawak, 2 di Sabah dan tiada kematian dicatatkan di Labuan. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD dikenakan di Kampung Dambai Inanam, Kota Kinabalu, Sabah. Arahan ini berkuat kuasa bermula 26 April hingga 9 Mei 2021. Perkara ini dimaklumkan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan medianya hari ini. Ujarnya Kementerian Kesihatan KKM telah melaksanakan 74 ujian saringan dan 6 daripadanya positif COVID-19. Semuanya direkodkan dalam tempoh seminggu melibatkan kampung berkenaan. Lebih 100 individu yang disahkan positif COVID-19 di Bintulu tidak dapat dihubungi pihak berkuasa kerana memberi maklumat palsu. Susulan itu, kes-kes yang dikesan positif dari 12 hingga 21 April itu sehingga kini gagal menjalani prosedur kuarantin dan rawatan. Tegas Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing, 24 jam masa diberikan kepada mereka untuk hadir ke Jabatan Kecemasan Hospital Bintulu bagi tindakan lanjut. Menerusi hantaran di Facebook, tambah King Sing, kegagalan berbuat demikian akan memaksa pihak polis melakukan serbuan dan tangkapan sekaligus diheret ke mahkamah. King Sing menjelaskan, tindakan memberikan data dan maklumat palsu adalah tingkah laku yang tidak bertanggungjawab serta mementingkan diri sendiri. Sementara itu, beliau berkata terdapat syarikat dan majikan yang memaksa pekerja mereka berbohong sekiranya ada kes positif COVID-19. Tambahnya, tindakan itu bagi mengelak premis di arah tutup seperti ditetapkan Garis Panduan Keselamatan COVID-19. Pada Sabtu, Bintulu telah merekodkan sebanyak 128 kes iaitu tertinggi berbanding daerah lain di Sarawak. Manakala 4 daripada 5 kematian akibat COVID-19 juga telah direkodkan di daerah itu. 177 guru dan pelajar melibatkan 85 sekolah di bahagian Sibu disahkan positif COVID-19 dari 11 April hingga 23 April lepas. Demikian dedah Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai. Justru beliau melontarkan persoalan ini. Patutkah sekolah dibuka di Sarawak? Menerusi Facebooknya, Anwar memperincikan pecahan kes berkenaan. Menurutnya, yang juga penyelaras Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu JPBBS, COVID-19 turut dikesan di 11 taska atau tadika dan 4 prasekolah. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah melakukan 3,176 calitan terhadap kanak-kanak, pelajar dan guru terlibat. Pada 23 April lalu, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan penutupan sebahagian atau keseluruhan operasi sekolah bukan terletak di bawah bidang kuasa pihak kerajaan negeri. Namun, atas penilaian Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, jelasnya KKM akan meneliti makluman daripada Kementerian Pendidikan sebelum membuat keputusan akhir.
Sementara itu, kes positif di tempat kerja dilihat penyumbang kepada peningkatan kes jangkitan COVID-19 di Sibu sejak 2 minggu lalu. Malah beberapa kes di 3 sektor pekerjaan itu menjangkiti keluarga serta kontak rapat hingga merekodkan 721 kes dan hal ini perlu perhatian serius dalam kalangan majikan. Kita telah mengambil tindakan supaya diberi serius oleh majikan masing-masing dan kita mengenal pasti di mana tempat mereka bekerja ini boleh menjadikan wabak itu. Ini tidak semestinya tempat kerja sahaja apabila mereka balik ke rumah dan terutamanya apabila mereka balik ke tempat menyewa rumah ataupun tempat mereka bekerja. Ini yang menyebabkan jika mereka berkongsi satu bilik ataupun satu rumah menjadikan wabak ini menular dengan cepat. Jelas Dr. Anwar, pihak berkuasa akan memantau untuk memastikan SOP dipatuhi di tempat kerja. Beliau juga menegaskan pelaksanaan tempoh kuarantin 14 hari kepada individu yang tiba dari Semenanjung dilihat masih perlu dilaksanakan walaupun kebanyakan kes jangkitan di Sibu adalah jangkitan tempatan. Ia penting kerana dikhawatiri ada varian baharu COVID-19 seperti South African dan varian lain. Selain itu, Dr. Anwar menafikan dakwaan ada pesakit yang tidur di lantai Hospital Sibu. Tegasnya, tiada kejadian sedemikian berlaku seperti didakwa. Sebaliknya, proses saringan mengambil masa sebelum dihantar ke hospital dan PKRC. I will ask the Angkatan Tentera to help us to put up a affordable bed supaya whoever need the bed sebab letih menunggu or anak kecil menunggu, they can lie down there for sementara before they're being transported to PKRC. So there is no such thing as COVID patients lying on the floor at Sibu Hospital. 7 individu direman 2 hari bagi membantu siasatan berhubung insiden tunjuk perasaan memprotes arahan lanjutan PKPD di Kampung Muhibah Raya Tawau. Magistrate Nur Ashraf Zulhani membenarkan perintah reman selama 2 hari itu bermula hari ini. Kesemua individu yang ditahan berusia 20 hingga 30-an itu diwakili Peguam Raymond Ugup. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Peter Ambuas dalam kenyataannya berkata kesemua mereka dibawa ke mahkamah pada jam 9 pagi. Mereka ditahan bagi membantu siasatan mengikut 3 pertuduhan iaitu di bawah Seksyen 188 Kanun Keseksaan, Seksyen 25 Ordinan Darurat 2021 dan Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman. Terdahulu, kesemua individu yang bukan penduduk Kampung Muhibah Raya Tawau didakwa melakukan kesalahan cubaan tunjuk perasaan pada Sabtu kira-kira jam 3.20 petang. Mereka membantah lanjutan PKPD di kampung itu yang sepatutnya tamat pada 24 April 2021. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali menafikan sekeras-kerasnya dakwaan individu yang ditahan di Kampung Muhibah Raya Tawau dipukul anggota polis. Pesuruhjaya Polis Sabah itu berkata dakwaan berkenaan dipandang serius, namun berdasarkan siasatan awal setakat ini, dakwaan itu tidak dapat dibuktikan. Jelasnya lagi, individu yang ditahan bukan penduduk Kampung Muhibah Raya, sebaliknya datang dari kawasan luar. Difahamkan mereka datang ke lokasi berkenaan bukan untuk menyampaikan bantuan, sebaliknya membuat demonstrasi sambil memegang sepanduk yang mengandungi kata-kata provokasi. Penahanan 7 aktivis itu turut mendapat perhatian Ketua Penerangan AMK PKR Sabah, Razif Rakimin. Katanya isu itu boleh ditangani secara menang-menang dan tidak mengheret perkara itu ke muka pengadilan. Dalam waktu kritikal ini, mereka membawa suara penduduk Kampung Muhibah, bukan untuk kepentingan pihak tertentu. Ada penduduk mengadu terputus bekalan makanan, ada yang mengadu hilang punca pendapatan. Demonstrasi berkenaan simbolik sebenarnya kepada suara penduduk kawasan berkenaan yang mahu pihak kerajaan menghentikan PKPD seandainya kebajikan penduduk masih tidak dipedulikan. Seterusnya, selepas direhatkan akibat majikan gulung tikar kerana pandemik COVID-19, Muhammad Aidil Pulian Abdullah tidak mahu tunggu lama. Dia bangkit untuk pastikan setiap hari ada duit untuk kelangsungan hidup sebagai penghantar makanan. Tanpa motosikal, bekas pembantu pelancong itu memilih sebagai panda walker. Kenderaan digunakan Muhammad Aidil hanya 2, basikal atau papan selaju. Dikarenakan saya
tiada lesen motor, jadi saya tidak dapat ambil Panda Rider. So saya masuk pergi bahagian ni lah, Panda Walker sebagai pejalan kaki lah. Masuk ni ini bulan sudah hampir 9 bulan saya kerja sebagai food panda. So far okey, cuma cabaran dia tu berkenaan dengan order lah. Kalau ada order, ada gaji lah. Kalau tiada order, tiada gaji. Setiap hari, Muhammad Aidil akan menaiki basikal dari rumahnya di Inanam ke Kompleks Asia City di Kota Kinabalu dengan jarak kira-kira 11 km. Bermula 11 pagi, pemuda berusia 34 tahun itu akan memulakan perkhidmatannya dan pulang pada pukul 10 malam setiap hari. Melihat kepada keadaan itu, Muhammad Aidil bersyukur dengan pendapatan harian yang diraih walaupun tidak semewah dahulu. Dia berharap anak muda di Sabah tidak putus harapan mencari pekerjaan. Kalau saya so far okeylah, boleh juga berbanding dengan masa mula-mula dulu sebab saya tahu ada tempat-tempat yang boleh dapat order banyak sudah kan. So saya boleh agak dia punya timing pukul berapa yang peak time begitu. So saya akan start itulah. Kurang 3 minggu lagi perayaan Hari Raya Aidilfitri. Suasana itu sama seperti tahun lalu. Persiapan mungkin dibuat ala kadar memandangkan negara masih berdepan pandemik COVID-19. Turut menerima kesan adalah tukang jahit yang terkenal di Wisma Hopoh Kuching ini. Nama Jenny Chai tidak asing dalam kalangan warga Bumi Kenyalang. Apa sahaja perayaan, khidmat jahitannya sering mendapat permintaan pelanggan. Bagi yang meraihkan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina ataupun gaun makan malam. Akui Jenny tahun ini tempahan untuk baju Hari Raya Aidilfitri berkurangan. No, this year is a little bit less. Some of them are all bought. They buy from outside online. So, lady one, some cannot be wear, so we do the alteration. The men one year only one suit, so they can make. So many people make, so we have put no already lah. Kesuraman itu turut dirasai seorang lagi tukang jahit, Muhammad Rafi SM Najabuddin. Situasi sama dengan tahun lalu. Pasal disebabkan coronavirus dan COVID tu, memang ada impact lah dengan kita pun bisnes. Cumanya kita dah terbiasa dengan keadaan tu gini tu sebab dah this is the second year Ramadan kita dalam keadaan COVID. Kita harus terpaksa get used to it lah. Di Tawau Sabah pula, tukang jahit Salim Sarudin ambil inisiatif untuk mempelbagaikan sumber pendapatannya melalui jualan dalam talian. Terkesan tempahan baju sempena Hari Raya tidak banyak. Salim membuat gubahan bunga dan hadiah bunga tangan untuk terus bertahan. Selain kita buat macam promote dekat media sosial, tapi kita buat juga benda lain. Macam sekarang ni semua pun online. Jadi macam kita buat macam bucket untuk gift, untuk birthday, untuk surprise apa-apalah kita terima tempahan macam tu. Jadi itu sikit sebanyak membantu kita orang punya income lah. Walaupun tempahan baju kurang, macam tu lah kita buat. Dia juga bersyukur kerana bantuan kerajaan kepada IKS sekaligus dapat meringankan beban terutama kos operasi dan sewaan premis. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat. Kita jumpa lagi.